Okey, baik, rancak kita berbual dengan tetamu kita semuanya. Tapi kita akan bawakan tu secara langsung pada anda pada ketika ini. Kalau anda ada buat, apa kata, ansuran sewa beli Sewa beli, kita kena tahu perbezaan jual beli macam mana. Yep. Sewa beli macam mana. Apa hak kita sebagai pengguna bila kita terikat dengan sewa beli ini. Jadi kita juga buka talian pagi ini untuk sama-sama. Kalau ada sebarang kemusykilan, ada pertanyaan, boleh hubungi kami. Taliannya 03-2282-8578 atau 8579. Okey, kita terus perkenalkan tetamu kita pada ketika ini iaitu Puan Nur Shakira Cik Hashim, merupakan pengarah Jabatan Bantuan Guaman Negeri Sembilan. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Selamat pagi. Okey, baik. Mukadimahnya terlebih dahulu, apa sebenarnya dimaksudkan dengan sewa beli ni? Tapi kalau boleh bezakan antara sewa beli dengan pembelian secara biasa yang kita lakukan. Okey, terima kasih. Okey, perjanjian sewa beli ni dia sebenarnya melibatkan transaksi menyewa sesuatu barangan dengan pilihan untuk membeli barangan tersebut. Dalam hal ini hak milik ke atas barangan tersebut masih lagi dimiliki oleh pemilik asal dan hanya akan berpindah kepada pembeli, kita panggil sebagai penyewa lah, setelah selesai membayar harga barangan tersebut. Sebaliknya untuk jual beli, dia akan bila dah tanda tangan perjanjian jual beli itu sebenarnya hak milik ke atas barangan tersebut, bukan barang lah biasa kita guna untuk rumah, dia akan terus berpindah kepada pembeli tersebut. Bagi macam sewa beli, macam kenderaan, kita akan dalam geran kita kat bawah tu, kalau perasan ruangan bawah tu dia ada ruang hak milik dituntut oleh, biasanya nama bank ada di situ. So hak milik kenderaan tu masih dituntut oleh pihak bank lah sampai kita selesai bayar, akan ada cop dibatalkan ke atas ruangan tersebut, barulah hak milik tu berpindah kepada penyewa tersebut lah. Jadi hari ini perbincangan kita fokus kepada sewa beli. Spesifiknya tadi diberikan contoh antaranya aset ataupun barangan seperti kenderaan yang selalulah. Jadi kalau dalam tempoh ansuran tu 7 ke 9 tahun, kita sebagai penyewa. Pemiliknya masih lagi kepada pihak bank. Cuma jadi pemilik setelah selesai pembayaran ansuran bulanan kepada pihak bank lah, baru hak milik itu dipindahkan kepada penyewa, dia jadi pemilik. Secara berseluruh, maknanya kenderaan yang baru kita beli dan kita masih lagi berhutang dengan bank, bukanlah milik kita, tapi kita kata bank yang punya. Sebenarnya macam itulah konsep dia, bank yang punya kenderaan tu, kita menyewa kenderaan tu. Maksud saya buat bayaran di ATM, selalu saya akan pilih maksudnya apa, sewa beli, urusan pembiayaan sewa beli. Itu yang maksudnya saya sebagai penyewa. Tadi Hani tanya ada urusan yang kita beli bayar ansuran tapi gunakan kad kredit. Adakah kita dia sebenarnya dia tengok kepada konsep asal tu sebenarnya. Bila you mendapatkan barangan tu, adakah hak milik tu berpindah terus kepada pembeli tersebut ataupun belum lagi berpindah kepada pemilik. So bila contohnya pembayaran secara kad kredit, bila kita buat transaksi secara kad kredit, pembayaran tu syarikat pihak bank kad kredit kita telah membuat bayaran kepada penjual tersebut. Jadi hak milik tu telah berpindah kepada pembeli. Urusan pembayaran ansuran kepada pihak bank tu melibatkan perjanjian kita dengan bank berhubung kad kredit tersebutlah. So maksudnya ansuran tu kita bayar kepada pihak bank. Hak milik tu telah berpindah kepada pembeli sebenarnya. Bukan kepada penjual asal tu. Okey, maknanya baik, kalau kita buat transaksi di luar, kita ada pilihan. Ada lokasi yang kita boleh beli secara menggunakan kad kredit, maknanya boleh jadi hak milik kita terus. Ya, betul. Sebab semua dilunaskan kepada bank. Dan kalau ada juga lokasi yang kita beli secara terus di tempat itu, maknanya kita masih lagi berhutang dengan tempat itu. Sebagai penyewa. Sebagai penyewa sebenarnya. So, bila kita buat yang mana transaksi tu, hak milik tu masih lagi dituntut oleh pemilik asal, itu melibatkan sewa belilah. So kita membayar ansuran sebelum sebagai penyewa dan selepas tu baru saja kita memiliki barangan tersebut. Okey, berkenaan dengan barang yang dikawal di bawah Akta Sewa Beli 1967, Akta 212 apa antara barang? Okey, antara barang yang dikawal di bawah Akta Sewa Beli ni termasuklah barangan pengguna dan juga kenderaan bermotor. Kenderaan bermotor, kereta, motosikal, termasuklah taksi, bas dan juga lori lah. So ini barang-barang yang dikawal di bawah Akta Sewa Beli sebenarnya. Apa hak kepada penyewa dan juga kepada pemiliknya? Okey, sebagai penyewa sebenarnya bila kita tanda tangan perjanjian sewa beli, kita akan terikatlah untuk membuat bayaran ansuran tu sebenarnya. Jadi sebagai penyewa you kena pastikan bayaran ansuran tu dibuat
Kemudian pastikan barangan tu tidak dipindah milik atau dipindahkan kepada orang lain, yang maksudnya pihak ketiga, yang you tiada kawalan ke atas barangan tersebut dalam tempoh sewaan. Dalam tempoh sewaan tersebut. So macam kalau perjanjian sewa beli contohnya kita masuk 3 tahun, 5 tahun sehingga 9 tahun. So sepanjang tempoh tu sebenarnya kenderaan tu sebenarnya perlu berada dalam kawalan you lah. You kena jaga, anda kena jaga barangan tu, tak boleh serahkan kepada pihak luar lah sebenarnya. Itu yang penting juga. Dan sebagai hak juga, perjanjian sewaan tu bank perlu serahkan kepada anda. Anda boleh semak, sebelum perjanjian tanda tangan tu, anda memang kena semaklah maklumat-maklumat dalam perjanjian tu, penting sebenarnya untuk semak tu. Dan bila telah tanda tangan tu, salinan perjanjian tu perlu diserahkan kepada anda. Dan sekiranya apa-apa yang bank nak ambil tindakan ke apa-apa ni, bank perlu bagi notis kepada penyewa sebenarnya. So tak boleh terus ambil tindakan. Dan selalunya tindakan daripada pihak bank kalau kita lambat jelaskan bayaran, ansuran dan sebagainya, dia ada budi bicara lagi kepada pihak bank untuk berurusan dengan si penyewa. Kalau penyewa betul-betul hadapi masalah keuangan, boleh dia rujuk kepada bank dan berunding. Okay. Itu yang sepatutnya sebenarnya. So bila ada masalah, contohnya tak mampu nak buat bayaran ansuran ke kan, ikut masa ataupun jumlah yang ditetapkan, penyewa ni sepatutnya pergi balik kepada pihak bank, cuba berbincang. Maksudnya kalau pihak bank boleh, kita panggil istilah refinance ke kan, dia menstrukturkan semula pinjaman tu supaya ansuran tu lebih rendah ke contohnya, supaya dia boleh membuat bayaran ansuran tu bagi mengelakkan tindakan lanjut diambil oleh pihak bank lah. Sebab bila berlaku kegagalan pembayaran ansuran ni, pihak bank akan boleh mengeluarkan notis untuk tarik balik kereta contohlah kan. Itu yang macam yang kes yang paling ni lah, kira bank boleh mengeluarkan notis. Tapi sebelum, kalau kita rasa kita menghadapi masalah, maksudnya bulan pertama kita dah rasa susah nak bayar, dan bulan kedua pun kita rasa kita akan menghadapi masalah juga. So boleh seelok-eloknya pergi dulu kepada pihak bank, cuba berbincang dan dapatkan penyelesaian yang terbaik lah. Sebab saya percaya pihak bank pun sebenarnya tak nak ambil tindakan, sebab benda ni melibatkan masa, prosedur dan kos bagi diorang sebenarnya kalau dia nak ambil tindakan ke atas penyewa. So kalau penyewa pergi sendiri kepada pihak bank, cuba berbincang, dapatkan penyelesaian, saya percaya bolehlah dicapai penyelesaian tu sebenarnya. Seeloknya macam itulah sebenarnya. Kalau dah tak bayar sebulan 2 bulan terus masuk rekod sikris dan sebagainya, itu dah memang tertakluk dalam akta ataupun bagaimana itu kuasaan bagaimana? Sebenarnya kalau ikut akta, apabila bank cuma boleh membuat keluarkan notis lah untuk tarik balik ke kenderaan ni apabila terdapat 2 kali ansuran berturut-turut. Jadi kalau contohnya Januari bayar, Februari tak bayar, Mac bayar, so benda ni belum lagi berturut-turut. So bank sebenarnya tak boleh lagi keluarkan notis untuk tarik balik kenderaan tu. Jadi contohnya Pedan April tak bayar, Mei tak bayar. Yang ni baru 2 bulan berturut-turut lah. Ini untuk kenderaan yang mana bayaran dia belum melebihi 75%. Kalau dah melebihi 75% daripada jumlah tu, bank perlu dapatkan perintah mahkamah sebelum boleh membuat tindakan tarik kenderaan tu. Okey, baik Puan Syaril. Kita ada pemanggil dari Johor ni. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi, Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teruskan Haji Yusri. Ada soalannya? Saya ada permasalahan. Saya daripada Gang Patah, Johor. Ya. Saya lagi 1 bulan akan selesai bayar hutang kereta saya. Okey. Adakah setelah saya selesaikan lagi 1 bulan ini, daripada bank akan beritahu dengan saya, tolong ambil saya punya dokumen yang mengesahkan saya telah bayar dan menyelesaikan apa yang telah saya hutang kemarin. Atau saya sendiri terpaksa pergi sana untuk mengambil dokumen itu. Okey. Baik, itu saja soalannya, Haji. Terima kasih. Okey. Baik. Terima kasih ya. Ikut soalan tu, dia tinggal sebulan lagi untuk buat pembayaran. Okey. Sebenarnya biasanya sebelum selesai pembayaran tu, saya percaya pihak bank pun akan hubungi, baik long kan, okey dah tinggal bayaran terakhir apa semua. Cuma kalau tiadalah dihubungi oleh pihak bank, tak ada masalah sebenarnya. Penyewa boleh pergi kepada pihak bank, hubungi pihak bank sendiri, maklumkan okey ini merupakan pembayaran terakhir, bagaimana proses seterusnya. Sebab kalau ikutkan sebenarnya geran kenderaan tu, sebagai penyewa boleh minta daripada pihak bank secara bertulis, tak perlu tunggu habis bayaran ansuran pun boleh request daripada bank untuk dapatkan salinan
dapatkan grant tersebut daripada bank sebenarnya. Jadi Grant asal? Grant asal tu bank dia ada dia punya budi bicara lah. Biasanya kalau dia tengok pembayaran tu cantik, tak ada masalah ke apa, bila kita minta daripada pihak bank akan berikanlah salinan tu untuk simpanan sendiri. Tapi bila dah tinggal bayaran terakhir ni, saya rasa cara yang terbaik ialah pergi sendiri kepada pihak bank lah, ataupun hubungi pihak bank, tanya bagaimana proses seterusnya. Sebab dia mungkin ikut bank ada prosedur kan. Kalau dia kata dia senang untuk menghantarkan kepada penyewa, dia akan hantarkan. Kalau dia suruh pergi collect, dan better collect sendirilah sebenarnya. Itu lebih kepada pihak bank punya prosedur lah. Okey, baik. Jadi sebagai satu kesimpulan sebenarnya, sebagai hak seseorang tu sebelum dia memasuki ataupun sebelum dia menandatangani sebarang perjanjian sewa beli, apa yang mereka perlu tahu? Ini sebagai satu nasihat dan juga saranan kepada mereka. Sebenarnya yang paling penting sekali ialah pastikan kemampuan kewangan tu sebenarnya sebelum kita memasuki perjanjian. Sebab macam saya cakap, perjanjian tu akan melibatkan tempoh yang panjang, maksimum boleh hingga 9 tahun. Jadi sekiranya terdapat masalah untuk membuat bayaran ansuran, itu memang akan bank boleh mengambil tindakan seterusnya lah. Jadi yang penting pastikan kemampuan kewangan. Kemudian apabila sudah menerima perjanjian sewa beli tu, baca setiap cetakan yang ada dalam perjanjian sewa beli tu. Mungkin susah nak faham sebab ada yang menggunakan istilah undang-undang kan. Jadi tapi sekurang-kurangnya maklumat asas tentang barangan dan juga obligasi dan hak you dalam perjanjian tu you kena faham. Kita tak nak nanti kalau you gagal bayar ke apa, bank boleh ambil tindakan seterusnya. Benda-benda tu kita nak elakkan sebenarnya. Jadi bila you tanda tangan perjanjian, dia akan mengikat you. So kalau tempoh 9 tahun tu, you memang akan bermasalah. Daripada awal dah bermasalah. So nanti memang akan menimbulkan masalah lah tu sebenarnya. Jadi baca dan cuba fahamkan hak dan obligasi di bawah akta tu, di bawah perjanjian tu sebenarnya. Selalunya tebal, tulisannya betul. kecil. Kalau kita buat urusan pembelian kereta dan sebagainya, selalu kita bergantung terus pada ejen. Kereta memang sampai masa kita tanda tangan. Tapi sekurang-kurangnya kita kena ambil tahu sikit. Kalau biasa berlaku, tak gunakan peguam kan, tapi tak ada masalah. Pergi dan jumpalah untuk minta nasihat ke contoh, atau you nak tanya sendiri dengan ejen bank pun sebenarnya tak ada masalah sepatutnya. Tak ada masalah. Okey, baik-baik. Kalau tidak pun tanyalah kepada Jabatan Bantuan Guaman. Okey, boleh cari Puan Syakira. Kita ucapkan banyak terima kasih Puan Syakira sebagai pengarah Jabatan Bantuan Guaman Negeri Sembilan bersama kita pada pagi ini, kongsi berkenaan hak dan tanggungan sewa beli. Selamat pagi Malaysia.